saya Nusnahan Diminti Nazri, nombor kad matrik saya 03DPP21F1016. Hari ini saya akan menceritakan tentang pertumbuhan terindi ceras. Dengan kejadian ini, kami dapat menghuraikan beberapa masalah. Antara masalah pertama daripada masalah pekerja, iaitu tidak mengabaikan pemakaian Personal Protection Equipment iaitu PPE seperti topi kereda dan kasut keselamatan. Yang kedua, pekerja yang tidak mahir melakukan pekerjaan. Seterusnya, kami juga dapat mengenal pasti masalah daripada jurutera, iaitu jurutera yang tidak memeriksa keselamatan. Dan seterusnya, jurutera yang tidak mempunyai pengetahuan yang luas. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada ahli Udin untuk menerangkan tentang undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung pembentangan seterusnya. Undang-undang yang terlibat, Undang-Undang Kecil 258. Jika berlaku kemungkinan kepada mana-mana bangunan atau sebahagian daripada sesuatu bangunan, sama ada semasa pembinaan atau selepas disiapkan orang yang berkelayakan. A. Mengemukakan pelan lukisan atau kiraan bagi bangunan itu. B. Mengawasi pemancangan tanda bangunan itu. C. Memperakui bahawa pemancangan tanda itu telah dijalankan mengikut pelan tapak yang diluluskan. D. Mengawasi pembinaan bangunan itu. E. Memperakui bahawa pengawasan wajar bangunan itu telah dijalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Ishra binti Alias, nombor matrik 03DPB21F1006. Okey, saya ingin menceritakan tentang penyelesaian. Okey, yang pertama adalah penggunaan kelengkapan pakaian PPE. Pakaian PPE dilengkapi seperti topi, mata dan pelindungan muka, perlindungan pernafasan, sarung tangan dan perlindungan pendengaran. Okey, objek pertama ialah topi. Topi direka untuk melindungi flying atau objek yang akan jatuh. Ianya tidak akan memberi kesan atau menembusi pekerja. Yang kedua ialah mata dan perlindungan muka. Goggles keselamatan, cermin mata dan perisai muka penuh boleh memberi perlindungan yang diperlukan untuk mata dan muka. Ia dapat mengelakkan daripada logam kerja, kerja kayu, kerja panas dan udara. Yang ketiga ialah perlindungan pernafasan. Perlindungan pernafasan seperti pernafasan yang direka untuk melindungi anda daripada habuk, asap, semburan cat, racun perosak dan lain-lain. Yang keempat ialah sarung tangan. Sarung tangan akan melindungi kulit daripada kanser kulit dan penyakit lain. Yang terakhir ialah perlindungan pendengaran. Ianya dapat mengelakkan kebisingan dari mesin. Yang kedua ialah laporan atau cadangan pekerja kepada majikan. Pekerja dapat memberi cadangan kepada majikan tentang pemantauan terus-menerus. Selama operasi kren dijalankan, majikan perlu melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kondisi pekerja ataupun tapak pembinaan. Okey, seterusnya ialah majikan. Majikan perlu mengenal pasti hazard atau masalah sebelum, semasa dan selepas pembinaan. Majikan perlu mengenal pasti hazard-hazard seperti berikut. Yang pertama ialah hazard fizikal. Yang kedua, hazard biologi. Yang ketiga, hazard kimia. Dan yang keempat, hazard ergonomi. Hazard yang pertama ialah terdiri daripada hazard berkaitan suhu, pencahayaan, bising getaran, tenaga elektrik, peralatan dan mesin. Hazard kedua ialah disebabkan oleh bakteria, virus, fungus yang mungkin berpunca dari alat pendingin hawa atau persekitaran tempat kerja. Hazard kimia pula berpunca dari bahan asid atau pelarut organik dari aktiviti pencucian. Hazard yang terakhir iaitu hazard ergonomik berpunca dari pergerakan berulangan, tekanan sentuhan
berdiri atau duduk untuk tempoh yang panjang. Yang terakhir ialah majikan perlu membuat pemerhatian dan rujukan kepada pekerja agar pembinaan berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Najib Syari, nombor metrik 03 DPB 21F104. Saya akan melanjutkan pembentangan yang terakhir, iaitu kesimpulan. Yang pertama ialah pentingnya pematuhan standard keselamatan. Dengan mempertimbangkan pentingnya pematuhan standard keselamatan, terutama dalam konteks kejadian di kawasan pembinaan, kita dapat menyaksikan bagaimana hal ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap undang-undang, tapi juga menyoroti tanggungjawab sosial dan moral dalam industri pembinaan. Kejadian ini menjadi titik berat dalam menekankan bahawa pematuhan terhadap peraturan keselamatan bukanlah sekadar kewajipan hukum semata-mata, tapi seharusnya menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari budaya dan nilai-nilai industri pembinaan. Okey, poin seterusnya ialah perlu utamakan keselamatan orang awam dan pekerja. Keutamaan terhadap keselamatan pekerja dan orang awam adalah suatu keharusan yang tidak boleh diabaikan. Fokus pada keselamatan bukan sahaja melibatkan pekerja yang bekerja di tempat pembinaan, tetapi juga melibatkan perlindungan terhadap orang awam yang mungkin terjejas akibat kecuaian di tempat pembinaan. Adalah penting untuk memahami bahawa keselamatan bukanlah tanggungjawab yang hanya terbatas kepada pekerja, tetapi juga merupakan tanggungjawab terhadap komuniti yang berada di sekitar tempat pembinaan. Dengan memberi keutamaan kepada keselamatan pekerja dan orang awam, kita memastikan bahawa aktiviti pembinaan tidak membahayakan atau menimbulkan risiko kepada masyarakat setempat. Okey, isi saya yang seterusnya ialah pentingnya latihan keselamatan. Latihan keselamatan tidak boleh diabaikan, terutama dalam konteks industri pembinaan. Kontraktor perlu memastikan bahawa pekerja mendapat latihan yang mencukupi tentang keselamatan di tempat kerja. Latihan ini bukan hanya sekadar kewajipan, tetapi merupakan investasi dalam keselamatan individu dan integriti keseluruhan tempat pembinaan. Isi saya yang keempat ialah pentingnya sistem pengurusan keselamatan. Pentingnya sistem pengurusan keselamatan dan dalam industri pembinaan tidak dapat diabaikan. Kontraktor perlu mengimplementasikan sistem pengurusan keselamatan yang efektif untuk memastikan kepatuhan dan pematuhan secara berterusan. Sistem ini bukan hanya bertujuan untuk memenuhi persyaratan undang-undang, tetapi juga merupakan landasan untuk menciptakan lingkungan yang selamat dan produktif. Dengan adanya sistem pengurusan keselamatan, kontraktor dapat merancang, melaksanakan, mengevaluasi langkah-langkah keselamatan secara sistematik. Ini termasuk mengenapasti risiko, pembangunan prosedur keselamatan dan pelatihan pekerja tentang praktik keselamatan. Okey, isi saya yang terakhir adalah pengejaran ini dapat menjadi pengejaran kepada kontraktor lain. Denda ini seharusnya menjadi pengejaran bagi kontraktor lain untuk tidak menganggap remeh aspek keselamatan di tempat pembinaan. Kesedaran terhadap kelalaian terhadap tanggungjawab keselamatan dapat meningkatkan pematuhan di seluruh industri. Peristiwa ini menunjukkan bahawa ketidakpatuhan terhadap peraturan keselamatan bukan hanya membahayakan pekerja di tempat kerja, tetapi juga dapat menghasilkan konsekuensi kehukuman yang signifikan bagi kontraktor. Oleh kerana itu, kontraktor lain seharusnya mengambil iktibar daripada kejadian ini dan memastikan bahawa keselamatan di tempat kerja menjadi prioritas utama dalam setiap projek pembinaan.